manusia terakhir keluar daripada neraka Allah. Di dalam hadis sahih, berkali-kali Nabi ceritakan kepada para sahabat, lelaki terakhir yang keluar daripada neraka, memanjat keluar. Kadangkala api neraka masih menyambar-nyambar lelaki itu. Maka dia dalam bergaung. Kedalamannya ialah kalau malaikat baling batu daripada atas, selepas ribuan tahun batu itu akan sampai ke lantai di bawah. Kalau macam itu gelap lah Ustaz. Memang gelap. Kata Rasulullah, aku kenal namanya dan aku lihat mukanya. Adakah dia sahabat? Bukan. Allah tunjuk kepada Rasulullah. Kadangkala api neraka menyambar-nyambar, lalu mengelak dia. Lagi tu kata, alhamdulillah Allah selamatkan aku daripada kamu. Lalu dia pun keluar, naik sirat. Sirat tetap kena naik. Kata Rasulullah, yamshi marrah wa yahbu marrah. Kadang berjalan, kadang merangkak, kadang meniarap dia. Akhirnya sampai depan pintu syurga. Jauh lagi. Syurga luaslah. Bila sampai melepasi neraka Jahannam, sebab sirat dibentangkan oleh Allah di atas neraka Jahannam. Bila dia sampai, dia tengok luar pintu syurga, sebuah pohon yang begitu rendang. Dia nampak ada sungai di bawah pohon tu. Apabila lelaki ni sampai di situ, Allah Subhanahu Wa Taala menyambut lelaki tu. Dia kata, ya Allah, boleh tak dekatkan aku dengan pohon itu? Aku nak berteduh di bawah pohon rendang itu dan aku nak minum daripada air segar yang mengalir, sungai yang mengalir di bawah pohon itu. Wahai anak Adam, kata Allah, adakah kamu boleh berjanji bahawa kamu takkan minta selain daripada itu? Ya Allah, aku berjanji, aku tak minta dah. Lalu Allah izinkan lelaki ni bernaung di bawah teduhan pokok tadi dan minum dengan air tadi. Dia pun pergi teduh minum. Bila sampai di situ, dia tengok di depan ada pohon yang lebih besar. Oh, silap, dia kata. Manusia, bila dia nampak pohon yang kedua, dia kata, ya Allah, boleh tak saya nak pergi ke pohon kedua yang lebih rendang itu? Bila dia minta kali kedua, Allah pun tanya kepada dia, wahai anak Adam, bukankah baru sebentar tadi kamu janji tak mau minta yang lain? Tunjuk kepala dia. Salah tak? Salah. Tapi dengan siapa dia minta? Rabbun Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Lepas tu dia pergi yang kedua. Sampai dia di pohon yang kedua, dia tengok depan pintu syurga pohon yang lebih besar daripada pohon pertama dan pohon yang kedua. Seperti mana biasa perangai manusia yang suka khianat janji dengan Allah. Tuan-tuan, waktu tu juga dia kata, ya Allah, boleh tak nak pohon yang tu? Last dia kata. Allah Ta'ala kata, bukankah sebentar tadi kamu berjanji untuk tidak minta yang lain? Tunduk dia. Tak cakap. Allah Maha menyayangi. Bila dia minta, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala kata, pergi. Pergi. Dia pun pergi duduk depan pintu syurga. Bila duduk depan pintu syurga, ada apa tuan? Nampak dalam syurga. Bila nampak dalam syurga, dia pun minta. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk dalam? Allah izinkan dia masuk dalam. Lalu setiap orang bila dia masuk syurga, kata Rasulullah, dia tahu di mana rumahnya lebih daripada dia tahu rumahnya di atas muka bumi. Syurga kan luas, istana kan banyak. Dalam syurga semua istana, tak ada rumah 2 tingkat. Laki ni masuk, dia pun pergi. Kata Nabi, dia mendapati syurga telah pun penuh. Sengaja Allah Ta'ala tunjuk seolah-olah penuh. Dia pun keluar, dia kata, ya Allah, penuh. Lalu Allah Ta'ala kata, masih banyak, masuk. Dia pun masuk kali kedua, dia tengok rumah ni, istana ni ada orang. Dia pun keluar. Bila dia keluar kali yang ketiga, Allah Ta'ala tanya dengan dia, adakah kamu ingat dulu waktu kemewahan kamu hidup di dunia dulu? Dia pun bayang. Kata Allah, aku berikan kepada kamu 10 kali ganda bumi. Dia pintas kalam Allah ketika itu. Dia kata, kenapa pemainkan aku, perli-perli aku? Wa anta rabbul alamin, kamu Tuhan sekalian alam. Dia ingat Allah main-mainkan dia. Allah Ta'ala pun sebut kepada dia, sesungguhnya apa yang aku sebut itu, itulah pemberian aku kepada kamu. Dan aku Allah, aku memberikan apa yang aku nak kepada hamba aku. Dia pun masuk, jumpa bidadari dia, jumpa istana dia. Dia pun kata, tak ada seorang pun dapat seperti mana yang aku dapat. Dia perasan, kata dia yang paling elok. Ketika dia dah masuk dalam, tengok rumah dia, tengok perabot dia, apa semua, daripada emas, permata, semua ni, dia kata Allah tak pernah bagi ke orang lain seperti mana yang aku dapat. Padahal dia yang paling bawah sekali, tuan-tuan. Kenapa manusia masih mengejar dunia yang kotor dan bangkai ini?